Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala rahmat dan nikmat daripadanya, khususnya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita dan usia kita, dan kita sekali lagi dapat dipertemukan dengan malam Ramadan yang berikutnya, iaitu pada malam keberapa tuan-tuan malam ni? Nampak tuan-tuan, bulan Ramadan memang respon dia pelan tuan-tuan, ya? Bateri tak habis charge lagi tuan-tuan, ya? Maknanya begitulah. Malam tua pun kita ni tuan-tuan 12, ya? Masya Allah. Biasanya kalau kita berpuasa tuan-tuan, kita ingat malam berapa hari dah kita puasa. Pasal kita tahu lepas puasa ada raya. Kalau siapa yang puasa hari berapa pun tak ingat, rasanya tak sempat raya tuan-tuan. Masya Allah. Kita harapkan kita semua dipanjangkan umur kita, insya Allah, sampai kepada pengakhiran Ramadan, sebab kita nak dapatkan ganjaran dan kelebihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ataupun man qama Ramadan atau man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bila Allah nak ampunkan dosa kita, bila Allah nak gugurkan dosa-dosa kita yang lepas, bukan pada malam ni, bukan pada malam esok, bukan pada malam yang telah lalu. Allah ampunkan semua dosa kita yang lalu sampai kepada titisan yang terakhir, malam yang terakhir, saat yang terakhir dalam bulan Ramadan. Masa tu Allah ampunkan dosa kita. Berarti siapa yang awal-awal lagi disingkirkan tuan-tuan, ditarik diri awal-awal Ramadan, la ilaha illallah. Masa awal-awal Ramadan datang, mula-mula awal Ramadan datang tuan-tuan, dia hantar orang untuk join grup Ramadan. Tiba-tiba bila dah isi borang tuan-tuan, dia left grup tuan-tuan. Dia dah masuk grup, dia left pula. Bukan ada admin remove dia pun, dia left sendiri tuan-tuan. Masya Allah. Ini nama golongan ulama sidang panggil pergi tak kembali tuan-tuan. Jadi kita harap kita kalau pergi pun kembali balik tuan-tuan, ya. Baik, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni saya diberi tajuk untuk mentafsirkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 32. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sila ulang dan sambung. Saya silap tuan-tuan. Ingat ke pesada tahfiz muda? Silap tuan-tuan. Rupanya pesada tahfiz nur. Nur masuk nur tuan-tuan, ya. Baik, tak apalah, ya. Sadaqallahu. Sambungan ni sadaqallahul azim tuan-tuan. Jadi tutup terus, tak payah sambung dah tuan-tuan. Itu dia punya betul tuan-tuan, ya. Baik, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, janganlah kamu menghampiri zina, kerana sesungguhnya zina itu adalah merupakan satu bentuk perbuatan yang fahisyah, yang keji, wasa asabila, dan dia membawa kamu kepada jalan yang binasa, jalan yang buruk, jalan yang terkutuk, pengakhiran hidup yang mendapat kebinasaan. Tuan-tuan, dalam ayat ni kalau kita mengaji bahasa Arab, ya, kalau kita kaji, belajar bahasa Arab, kita faham maksud Allah kata ni, luar biasa tuan-tuan. Allah Ta'ala tak kata wala taznu
Allah kata wala taqrabuz zina, jangan hampir kepada apa saja perkara yang membawa kepada zina. Orang kita tuan-tuan, ya, orang kita ni bab baca Quran menang nombor 1 antara bangsa. Tak dinafikan. Arab sendiri yang faham Quran pun kalah lagu dengan kita. Cuma masalah kita bahasa Quran kita kurang nak faham tuan-tuan. Kita kena faham. Bila kita baca ayat ni, kita dengar imam baca, kita boleh hayati tuan-tuan. Jangan jadi super orang kita tuan-tuan. Bila baca Quran berlaku, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Baca sedap tuan-tuan. Dia Arab puji Masya Allah, Masya Allah, qayyim. Arab kata, Arab bila puji dengar kita baca Arab, tak boleh buat lagu macam tu. Arab pun satu hari nak belanja dah pakcik ni, nak ni berkat, pandai baca. Arab tu tanya, hantar siam aja. Dia marah tu Arab tu tuan. What are you say I am Siam or Malaysia? Dia ingat Pak Arab kata dia orang Siam tuan-tuan. La ilaha illallah. Dia baca ayat Quran, dia baru baca sejam tu maksudnya puasa. Dia baca berapa kali dah ayat tu. Tapi dia ingat tu Arab kata dia orang Siam tuan-tuan. Beli itu orang itu tuan-tuan ni. Baik, kita sambung balik tuan-tuan. Allah Ta'ala kata jangan mendekati zina. Tuan-tuan, ayat ini Allah Ta'ala mengharam jalan-jalan atau kita panggil dalam bahasa Arab wasail atau wasilah. Apa saja jalan-jalan yang membantu, yang mendorong kepada untuk capai matlamat iaitu jatuh kepada zina, buat perbuatan zina, jalan itu pun haram. Sebab tu ulama letak satu kaedah namanya ma'adda ilal harami fahuwa haram. Faham tuan? Nampak menangguh ni? Menangguh ni dua makna. Satu buat-buat faham, satu memang tak faham. Menangguh pun faham, tak faham juga. Maksudnya apa saja yang membawa kepada benda haram, apa saja jalan yang boleh bawa kepada benda haram, jalan tu pun haram. Saya bagi contoh. Tuan-tuan, kenapa Islam haramkan khalwat dan berduaan? Sebab dengan berkhalwat dia membawa kepada bersentuh. Ada orang khalwat duduk jauh-jauh tuan-tuan. Tuan-tuan pernah jumpa? Bila Jabatan Agama datang, apa khalwat dekat padang? Tengok nanti dulu. Oh, main nak sergah je pegawai ni. Tengok saya duduk sini, dia 1 kilometer kat sana. La ilaha illallah tuan-tuan. Kalau dah 1 kilometer, bukan khalwat namanya. Kan? Tapi mana ada orang khalwat macam tu? Dia lagi jauh, dia automatik kan? I tak tahu lah. Kenapa dia berjalan sendiri lah? Dia jadi begitu tuan-tuan. Dia akan jadi begitu. Ya? Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam haramkan khalwat berduaan, yang mana Nabi kata la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Kalaulah ada lelaki khalwat dengan seorang perempuan, nescaya syaitan jadi orang ketiga. Syaitan volunteer, inilah saya jadi orang ketiga, juru nikah. Syaitan bukan jadi juru nikah, dia jadi juru zina tuan-tuan. Dia kata, apa ni, alim sangat dekat sikit kan? Dia jadi juru zina tu. Ni Nabi kata, sebab itu dia tak kira tahap apa tuan-tuan. Dia tak kira pakai lebay ke, serban ke, jubah ke. Kalau Rosita Cik Wan bersebelah, saya ambil kopiah seribu bawah tuan-tuan, ya? Pasal dia tuan-tuan tak kenal saya ni Ustaz. Nak katakan iman kita tercabar. Satu cerita dalam tafsir Ibn Katsir dan juga dalam tafsir Al-Qurtubi, masa tafsir ayat ni diriwayatkan seorang ulama zaman Bani Israel namanya Barsisa. Tuan-tuan pernah dengar? Tuan-tuan pernah dengar tuan-tuan? Barsisa. Jarang kita dengar tuan-tuan. Kira Nazi tuan-tuan kenal? Kenal pula. Dia nak sebutkan tuan-tuan, Barsisa ni orang yang kuat ibadat tuan-tuan. Rajin ibadat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin berzikir. La ilaha illallah. Siang malam berzikir tuan-tuan. Tak pernah tengok orang perempuan. Jarang tengok orang perempuan. Tengok TV pun tak. Istro pun tak langgan. Contoh. Nak bagi tahu kita tak pernah terlibat dengan macam ni. Tapi satu hari Allah nak uji iman dia.
syaitan menyerupai manusia. Syaitan bagi tahu pada bersiswa ada seorang perempuan dia kena kacau dengan jin, atau seorang perempuan dia mengidap satu penyakit. Jadi minta bersiswa ni datang tolong ubatkan dia. Jadi bersiswa datang, bersiswa pun nak ubatkan. Syaitan yang menyamar jadi manusia dia kata, nak berubat, dialah duduk dalam bilik yang tertutup sikit. Kalau tidak nanti kantoi orang tengok ayat apa kau baca. Dia pun panggil orang perempuan tu masuk dalam bilik. Kemudian dia pula jadi tukang nasihat syaitan tu. Dia kata kalau berubat ni tak sesuai, kalau dalam keadaan tak berlatih, buka baju lah, berkat sikit je. Pasal dia direct terus. Nama dia B2B, body to body. Itu syaitan ajar lama dah tuan ya. Dia nak sebutkan bila berlaku benda tu, akhirnya bersiswa berzina dengan perempuan. Dia dah berzina, dia tak tahu nak tutup mata dia macam mana. Syaitan suruh dia bunuh perempuan tu. Dia bunuh perempuan tu tuan-tuan. Akhirnya disuruh tanam kat tempat mana-mana. Syaitan yang menyamar jadi manusia report dekat raja pada ketika itu. Raja tu korek balik jumpa mayat perempuan tu. Jadi orang kata bersiswa yang bunuh. Akhirnya dia dijatuhkan hukuman bunuh tanpa sempat bertaubat. Jadi nak cerita tuan-tuan, sebab orang perempuan ni jangan main tuan-tuan. Sebab itu pertama Islam larang bab khalwat. Saya cerita pengalaman saya tuan-tuan. Ini bukan pengalaman tuan-tuan, ini pengalaman saya. Masa dalam program Imam Muda dulu tuan-tuan. Ini nak cerita ni. Saya diberikan satu tugasan untuk berdakwah kepada pondan dan makna. Tuan-tuan pernah tengok pondan Bukit Bintang? Tuan-tuan memang adik betul lah tuan-tuan. Macam tak pernah tengok orang perempuan, saya pun risau ni. Tuan-tuan ni spesial mana ni? Ya? Tengok saya ni macam risau juga saya. Keluar tuan-tuan, keluar ya. Dan sebut tuan-tuan, saya dibagi tugasan untuk dakwah. Ya Allah tuan-tuan, kita berdakwah, banyak ustaz-ustaz berdakwah ke orang macam tuan-tuan ni yang datang surau ni. Siapa nak dakwah ke orang luar tu yang tak pernah datang surau? Jadi bila kami diberikan tugasan, saya diberikan ambil satu maknya, tarbiyahkan dia. Kalau dapat bagi dia insaf, dapat markah penuh. Markah penuh boleh masuk final tuan-tuan. Itu memuji iman juga tu. Ikhlas ke tak ikhlas tu. Jadi bila pergi jumpa tuan-tuan, ya Allah, saya tak pernah tengok seumur hidup saya maknya. Saya pernah tengok perempuan original dia, bukan spicy, ori ini memang spicy punya tuan-tuan. Haji lagi buat haji lagi Bila saya tengok, saya tanya dekat pihak pegawai agama dengan pihak polis, betul ke ni pondan? Sebab tengok macam perempuan tuan-tuan. Kulit dia gepu putih tu macam perempuan, tak nampak rupa lelaki. Lelaki ni kita boleh cap tuan-tuan, susuk tubuh dia besar kan, badan dia tak, kita boleh perasan lelaki ke perempuan. Memang tak nampak. Pakai baju ni tuan-tuan, singlet. La ilaha illallah. Kan? Saya cuba zikir dalam diri saya, ini lelaki, ini lelaki. Macam tu tuan-tuan. Saya cuba tuan-tuan nak bagi sebab dia tak anggap dia tu perempuan, tapi memang nampak perempuan. Bila saya cerita, dia kata dia habis lebih kurang hampir dekat 80,000 untuk buang alat kelamin, makan hormon, sampai dia punya tak nampak lah, orang kata kelakian dia tak nampak tuan-tuan. Bentuk tubuh dia pun jadi perempuan. Bila saya nak mulakan tazkirah, saya nak baca ayat Quran, ayat apa pun saya lupa. Itu masalah dia kan. Saya tak pernah, jadi culture shock. Culture shock, bukan shock lahir, culture shock. Jadi nak sebutkan tuan-tuan, apa yang berlaku bila saya nak tazkirah dia kata, Ustaz, saya tahu mana-mana ustaz kalau tengok saya ni mesti kata saya ahli neraka kan. Mesti kata saya tak layak masuk syurga kan. Mesti kata saya ni orang jahat, orang yang tak boleh pakai dalam masyarakat lah apa semua. Ustaz kena ingat satu benda, syurga tu bukan ustaz punya, dia tazkirah ni. Saya tak boleh cakap lagi dia tazkirah lah. Saya biar dia cakap, saya biar. Sampai satu peringkat saya tak boleh terima, saya dah marah bila dia cakap macam ni. Saya sebenarnya Ustaz nampak saya buat perbuatan yang keji. Sebenarnya ada orang buat perbuatan lebih keji daripada saya. Saya lah penyelamat orang yang keji itu. Tinggi
seminar falsafah ni. Saya kata apa maksud dia bagi tahu. Ustaz tahu tak dia cerita ni dari tiga saya pun terkejut. Dia cerita kat saya tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata saya ni lelaki Ustaz. Kalau Ustaz bandingkan, kalau orang, minta maaf ya, kita cakap kalau semua 18 ke atas kan, ada yang tak balik. Jangan balik. Kalau orang bersama dengan saya tak mengandung. Saya tak bunuh anak, pasal saya tak boleh mengandung. Mana lebih baik? Orang bersama saya tu Ustaz nak tabiah orang yang berzina, yang mengandung, buang anak. Sedangkan banyak lelaki yang melanggani saya, minta maaf lah tuan, saya selamatkan mereka daripada berzina dengan anak-anak perempuan orang yang lain sehingga menyebabkan mereka menggugurkan anak. Saya penyelamat rumah. Ui, dahsyat ni. Mengaku pencetus rumah pula kan? Pencetus punah dia kan? Tak apa, saya biar dia cakap. Habis dah akak habis dah. Dia tak bagi banyak abang, akak. Jadi saya kata beginilah akak, saya dah gelap, saya nak pukul balik lah, nak bagi bola balik-balik. Dia balas saya kuat. Saya balas tadi, saya kata akak buat kerja ni, akak kata akak happy, akak kata akak seronok, akak kata akak happy. Kalau orang clash dengan akak pun tak ada masalah, pasal hati orang lelaki. Tapi saya nak tanya, sampai umur berapa akak boleh dapat bahagia buat kerja ni? Dia diam. Akak tahu tak, satu hari akak umur 60. Masa akak umur 60, akak dah masa ketika itu orang tak pandang akak dah. Gigi pun dah terabuk, rambut pun dah berubat. Orang tak pandang akak. Masa tu kudrat akak pun dah lemah. Siapa pun yang akan tengok akak akan pandang jijik masa tu. Sebab orang yang bernafsu pun tak akan bernafsu lagi dengan akak. Dia diam tu kan. Dan kalau akak bayangkan, kalau akak meninggal dunia, akak tak ada anak untuk doakan untuk akak. Ahli keluarga tak boleh terima akak. Orang nak urus jenazah akak pun confused. Semayang jenazah 2 kali. Satu untuk lelaki, satu untuk perempuan. Akak tak malu ke saya kata? Dia diam tuan-tuan. Dia tersentak sekejap, kemudian dia menangis. Bergemang dia. Mula-mula suara dia suara perempuan. Hari kedua betul tuan-tuan, suara. Ini memang pure punya lah, original tu lah. Bukan spicy lagi, ni original. Last sekali dia kata, terima kasih Ustaz, saya mungkin terlalu lalai dengan perbuatan dosa ni sampai Tuhan hijabkan hati saya daripada saya ingat mati. Saya kata pada dia, harta banyak-banyak akan nak bagi siapa? Anak tadi dia tak kahwin kan? Kemudian lepas habis tu dia kata, terima kasih Ustaz, sebelum Ustaz beredar, saya nak lambangkan terima kasih kepada Ustaz. Saya nak peluk Ustaz, minta maaf. Dia nak peluk saya tuan-tuan. Dia kata, jangan agak Ustaz pun tahu saya lelaki kan, kita boleh peluk tak pasal itu. Saya tak bernafsu Ustaz. Saya kata, dia mahu tak bernafsu Ustaz, saya bernafsu. Pasal saya nampak dia macam perempuan tu kan, mana boleh. Sebab itu ulama kata, walaupun kita tengok gambar pondan, masa puasa tengok gambar pondan, apa pondan universe kan, hukum dia haram juga. Sebab apa? Memang kita tahu dia lelaki, tapi dia ada rupa wanita tu. Hukum dia ulama kata sama. Imam Syafi'i kata, kalau tengok seorang lelaki yang tak ada jambang, tak ada nisai, tak ada janggut, muka jambu, bulu pun tak ada, menyebabkan kita bersyahwat dengannya, kita sentuhnya dengan syahwat, juga hukum dia seperti orang perempuan. Bahkan Imam Syafi'i kata lebih dosa daripada pegang orang perempuan. Sebab apa? Dia membawa kepada liwat. Liwat dosa dia lebih berat daripada zina. Sebab dalam hadis Nabi kata, kalau jumpa idza ra'aitum man amila qaumul disebutkan oleh Nabi sallallahu falyaqtul al-fa'il wal maf'ul. Kalau kamu tengok orang buat perbuatan liwat, kaum Nabi Lut, bunuh orang yang buat, bunuh orang yang dibuat dulu. Dua-dua kena bunuh. Ini bukan benda keras. Sayyidina Ali kata kena bakar dia, bakar hidup-hidup. Ini bukan benda kecil ni. Sampai Allah pun binasakan kaum Nabi Lut. Sebab itu walaupun dia korban, dosa dia lebih berat. Sebab hukum dia, walaupun kita sentuh dia, hukum dia macam kita bernafsu pada lelaki yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan, pertama Islam haramkan khalwat. Yang kedua,
Islam haramkan memandang dengan syahwat. Islam haramkan bersentuhan. Tuan-tuan, Tuhan bagi kita kulit ni. Apa tujuan kulit ni, tuan-tuan? Tujuan kulit ni, sains menunjukkan bahawa dia ada tindak balas. Kulit ni, sains yang ada pada atas kulit ni lah yang menyebabkan kita boleh rasa panas, kita boleh rasa sejuk, atau kita boleh rasa sesuatu yang diletakkan pada kulit kita. Sebab itu dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Kita bila masuk di dalam api neraka, Allah nak bagi kita terseksa dalam api neraka. Allah bagi setiap kali kulit kita terbakar, Allah ganti kulit baru. Sebab apa, tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tengok tak orang yang terbakar? Orang yang terbakar, dia tinggal daging saja. Kalau tuan-tuan pegang kat daging dia tu, dia takkan ada rasa apa. Sebab bila kulit kita ni terbakar 3 lapis, tinggal daging saja, pegang kat daging tu tak ada rasa sejuk, tak ada rasa panas. Rasa tu dah hilang. Tapi bila pegang kat kulit, dia ada tindak balas rasa. Jadi Allah nak siksa orang dalam api neraka, Allah bagi kulit baru. Sebab kulit tu menyebabkan kita rasa sakit. Ya? Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang dah terpotong banyak, kita potong pada bahagian daging dia, dia dah tak sakit dah. Sakit dia masa kat kulit tu. Jadi nak sebutkan, tuan-tuan, sebab itu diharamkan kita bersentuhan lelaki dan perempuan, bersalaman lelaki dan perempuan. Walaupun kita tengok orang lelaki tu dah 80, tuan-tuan, diri jalan pakai tongkat, gigi pun dah tak ada. Tuan-tuan nak bagi dia segar, jangan bagi rem. Tuan-tuan ambil perempuan, kita suruh dia pegang, dia segar, tuan-tuan, tongkat tu dia tinggal, tuan-tuan. Dia bangun relax, dia jalan, tuan-tuan. Sebab dia ada tindak balas. Ya, mana ada orang pegang orang perempuan, rasa tak ada rasa apa lah. Bohong. Bohong. Biasa kalau bersentuhan, dia akan ada tindak balas untuk menyentuh dengan lebih lama. Sebab itu Islam mengharapkan bersalaman lelaki perempuan. Ada orang pernah jumpa saya, Ustaz, saya ni tua dah Ustaz. Orang tengok saya pun tak ada apa dah. Saya ni kira orang panggil geng putus harapan lah. Ya? Geng yang kena dialisis kan. Sakit jantung ni tak ada harapan ni. Dia nak sebutkan, walaupun begitu, Islam kata tak boleh. Sentuh pun, bersalaman pun tak boleh. Sebab apa? Nafsu ni memang bagi pakcik tu, saya kata pakcik, bagi pakcik memang pakcik mungkin kata dah tak ada nafsu. Tapi Islam bukan turun untuk pakcik je. Ada orang Pakistan ke, orang Afghanistan ke, umur macam pakcik, kalau bersalaman boleh tahan lagi dia. Kan? Jadi nafsu ni dia subjektif. Dia berbeza ikut individu. Jadi sebab itu Islam turun untuk semua, bukan untuk pakcik dia kata. Jadi sebab itu Islam bina hukum secara umum. Bukan untuk orang Islam dan bukan untuk orang Melayu saja, tapi untuk semua. Jadi sebab itu Islam haramkan ke semua. Sebab itu Islam juga mengharamkan perbuatan tidak menutup aurat. Sebab tidak menutup aurat punca kepada perzinaan. Sebab itu zaman sekarang, tuan-tuan, ya Allah, banyak fashion-fashion yang terkini. Fashion-fashion ni yang membimbangkan kita. Kadang-kadang orang lelaki dia pergi bazar, dia bukan nak beli sangat makanan kat bazar. Dia nak tengok orang yang beli kat bazar. Dia duk pusing-pusing, tak beli apa? Tak adalah, dia tengok dulu. Tak tahu dia tengok apa. Dia tengok orang perempuan yang beli kat bazar, contoh, tuan-tuan. Sebab itu Islam melarang sebarang pakaian yang ketat, sebarang pakaian yang nipis, sebarang pakaian yang menampakkan bentuk, ataupun yang tidak menutup aurat. Akhir zaman ni semua terbalik, tuan-tuan. Akhir zaman ni Nabi kata semua terbalik. Kan Nabi disebut dalam hadis sahih, orang yang beramanah akan dituduh khianat, orang yang khianat dikatakan amanah. Juga terbalik. Zaman sekarang, budak kecil pakai baju orang besar. Budak kecil pakai XL. Pasal apa? Fashion besar. Semua babu gelap. Budak kecil. Budak besar pakai baju budak kecil. Kesian budak kecil tu, nak beli baju tak ada. Orang besar siapa baju dia? Pakai baju semua baju dia. Pasal apa? Ini paling X. XXS. Itu kan XL, tuan-tuan.
Dia pakai baju kecil. Tak bila dah terbalik ni akhir zaman. Sebab tu kita kena ingat penutupnya dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Sinfan min ummati la yadkhulul jannah. Dua umatku yang sama sekali tak akan masuk syurga. Tak akan masuk syurga sampai dia taubat. Satu, saya baca salah satu je lah ya. Salah satunya Nabi kata, Nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun umilatun. Dengar tuntun tu kan kat itu dia. Tuntun tu dia punya tanwin dia. Nabi kata, ru'usuhunna ka'asnamatil bukhul. Antaranya Nabi kata, akan keluarnya banyak orang-orang perempuan kasiyat. Mereka tu memang berpakaian, tapi pakaian mereka tu umpama berkelanjar. Sudah tengok hari ni orang pakai tudung, tapi tudung tu nipis, nampak rambut dan bentuk rambut dalam kepala dia. Dia pakai tudung, tapi dia sebenarnya bukan pakai hijab. Dia sebenarnya berkerudung. Dia bungkus kepala dia, tuan-tuan, macam tepung bungkus. Dia punya tudung, patutnya dalam Islam hijab ni turun ke bawah, tutup dada. Dia punya tudung naik ke atas, macam roti apa tu, roti tisu, tuan-tuan. Dia naik ke atas, zoom. Pelik, tuan-tuan. Dia bukan turun ke bawah, dia naik ke atas. Sebab tu akhir zaman dia memang begitu. Kain yang labuh, dia naik ke atas. Baju pun dia naik ke atas. Dia tu pendek. Yang lelaki pula, yang atas pusat, dia turun ke bawah. Dia terbalik macam tu lah, tuan-tuan. Dia memang akhir zaman memang begitulah umur dia. Jadi nak sebutkan, Nabi kata perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian Nabi kata ma'ilat mumilat. Dua sifat ni. Tujuan dia pakai macam tu adalah ma'ilat, untuk menggoda orang. Mumilat, dia mengajak orang kepada godaan itu. Nabi kata kemudian kepalanya itu dia pakai tudung, tapi macam bonggol unta. Tuan-tuan pernah tengok zaman Malaysia orang pakai tudung sekarang? Kepala dia, tuan-tuan, ada kepala lebih ke belakang. Dia macam tu juga. Dia pergi sampai berapa panjang, tuan-tuan? Dekat 5 meter. Itu boleh bising tadi, tuan-tuan. La ilaha illallah, tuan-tuan. Kenapa dia buat macam tu? Dia nak nampakkan cantiknya, lebatnya rambut dia. Itu haram hukumnya ibu-ibu sekalian. Kena pesan kat kawan-kawan kita lah. Mungkin kita tak pakai kita, tapi kena pesan. Walaupun dia bertudung, tapi kalau nampak bentuk macam bonggol unta, Nabi kata tak masuk syurga. Walaupun dia pakai tudung tutup sampai dada, itu tak boleh diklasifikasikan berhijab. Apatah lagi kalau hijab zaman sekarang ni, tuan-tuan, pelik-pelik. Tudung zaman sekarang ni, dia buat warna-warna yang menarik. Sebab tu ulama kata antara benda yang membawa kepada zina, perempuan mengenakan perfume ataupun mengenakan kasut tinggi. Tak. Orang lelaki, kajian menunjukkan mereka buta warna, tapi mereka tak buta bentuk. Faham? Bentuk mereka tak buta. Bahkan dia kasyaf. Dia kasyaf, tuan-tuan. Itu yang bahaya tu. Kasyaf bak akhirat, tak boleh kasyaf bak dunia tu, tuan-tuan. Ya? Warna memang buta. Tak percaya tengoklah. Mana ada pakai yang match kan ni, dia belasah je, tuan-tuan. Kain mana apa, baju kalau apa, dia belasah je. Orang lelaki memang begitu. Tapi kalau orang perempuan, dia pandang match warna. Dia pandang match. Jadi sebab dia celik warna. Sebab tu bab-bab hias ni menang kat orang perempuan. Lelaki memang buta warna, tapi dia tidak buta bentuk. Dan dia tidak pekak bunyi-bunyi yang luar biasa. Sebab tu Nabi kata, mana-mana perempuan istahtarat, mengenakan perfume, famarrat ala qaumin, dia berjalan kat satu kaum lelaki, untuk bagi lelaki bau dia, bau wangian dia, sampai orang boleh kenal dia melalui bau perfume dia. Fa'iyazanya, dia telah melakukan dosa zina. Dia telah berzina, kata Nabi. Dia tak buat zina pun, tapi dia dapat dosa zina. Cuba bayang, zaman sekarang perempuan pakai perfume, lalu depan kita. Orang kita ni, kalau isteri kita masak, kita tak ikut bau dia. Yang masak apa, ya Allah, sampai ke dapur kita ikut. Sedapnya yang masak apa ni, masak lemak apa. Tapi orang kita ni, dia bau ni, bau orang perempuan ikut.
Dia macam waste tuan-tuan. Mana perempuan tu pergi, dia boleh trace tuan-tuan. Tak payah share, dia tahu tak. Ikut kau duit. Nak sebutkan tuan-tuan, ini ancaman akhir zaman. Ancaman akhir zaman, ya. Lelaki pun sama, jangan sedap kena kat perempuan. Lelaki pun kalau sampai peringkat pakai ketat-ketat, nak tunjuk badan sadar, kan? Pakai sampai orang kata apa, ketat sangat bahagian puruh, kan? Sampai lemah kawan tu kan. Nak sebutkan sampai tahap macam tu pun dia boleh menggoda perempuan. Jadi sebab itu kalau orang yang main-main besi gym ni pakai ketat-ketat dan seorang tengok bentuk badan dia, ada berapa 6 pack kan, 7 pack, iPad ikutlah benda kan, dia nak tunjukkan tu, itu juga dia mendorong kepada perbuatan zina. Kena jaga-jaga. Sebab itu apa saja yang membawa kepada perzinaan itu, benda itu diharamkan. Lebih-lebih lagi akhir zaman ni tuan-tuan, kita ada benda yang canggih, handphone. Zaman dulu orang nak khalwat, orang khalwat melalui jarak yang dekat. Zaman sekarang khalwat jarak jauh. Tapi sebenarnya mereka duduk dekat. Dia buat apa tuan-tuan? Dia pasang kamera. Kan zaman sekarang kan dekat komputer kan boleh pasang kamera. Masa tu kawan tu tengok kawan ni tengok kawan ni, lagi bebas nak buat apa. Kawan tu nak buka baju ke, kawan tu nak buat apa, lagi senang. Ini berlaku. Satu orang pelajar, mak dia cerita kat saya, Ustaz, saya ni berdoa tiap-tiap malam. Anak saya dulu tiap-tiap malam keluar rumah. Asal malam je terbenam matahari dia hilang. Terbit matahari je dia ada balik. Dia ikut peredaran matahari. Dahsyat tuan-tuan. Dia keluar dengan kawan dia lepak. Saya bising, saya tarbiyahkan. Alhamdulillah sekarang duduk bilik je Ustaz. Saya ingat selamatlah duduk bilik, tak keluar-keluar bilik. Sekali kantoi rupanya berzina anak saya. Menangis dia telefon saya juga. Hai, anak akak dah duduk bilik pun berzina, macam mana? Rupanya zaman sekarang duduk dalam bilik tak keluar-keluar lagi bahaya tuan-tuan. Kita tak tahu dia buat apa dengan internet. Kita tak tahu dia buat apa dengan kemudahan IT yang ada zaman sekarang. Dia tengok apa, dia download apa, dia cakap dengan siapa, dia berbual dengan siapa. Lagi bahaya tuan-tuan. Kita jangan sangka baik anak aku ni bangun dia tikap tak keluar-keluar, dia kena bagi, dia kena menang. Keluar makan ni masuk balik, makan masuk balik. Bahaya, kena cek tuan-tuan. Kena cek ya. Nak pula zaman sekarang ni pelik-pelik orang kita tuan-tuan ya. Pelik-pelik share gambar pelik-pelik kan. Benda-benda yang seumpama ini kita kena berjaga-jaga lah ya. Sebab benda ini boleh mendatangkan, menjatuhkan kita kepada dosa ya. Baik. Sebab itulah Nabi kata setiap bahagian anggota kita akan berzina. Mata berzina dengan melihat, telinga berzina dengan mendengar benda yang dosa, tangan berzina dengan menyentuh, kaki berzina dengan pergi melangkah. Dan Nabi kata bila mata tengok dia sampai ke hati, telinga dengar dia sampai kepada akal, tangan ingin merasa, kaki ingin bergerak, maka Nabi kata kemaluannya akan membenarkan apa yang nafsu dia. Dia sampai peringkat macam tu, dia akan bertindak dan dia akan buat. Ini saya nak pesan, jaga anak-anak kita. Baik anak lelaki, anak perempuan lebih-lebih lagi. Ini saya nak cerita pengalaman sahabat saya di juru nikah. Dia cerita kat saya ni lah sebenarnya. Di juru nikah, sekarang ni siapa nak kahwin, pihak Jabatan Agama akan keluarkan satu surat pengesahan teruna ataupun anak dara. Dia keluarkan surat. Kenapa tuan-tuan? Sebab tak nak jadi satu kes kawan tu dia kahwin dengan seorang perempuan ni, dia perempuan tu sendiri tak tahu dia dah baru hamil dalam beberapa minggu. Bila dia kahwin-kahwin, lelaki ni pun boleh tengok isteri dia dah disahkan mengandung. Asyik pening muntah, baru kahwin. Tak ada apa-apa lagi, malam pertama dah pening muntah. Apa cerita? Bawa pergi rupanya mengandung. Baru dia tahu dia cerai tuan-tuan. Jadi sebab tu pihak Jabatan Agama keluarkan pengesahan anak dara ataupun teruna. Kawan saya cerita, bila nak kahwin orang hantar surat, 12 orang yang nak berkahwin, 8 orang dah selesai. Faham tak selesai? Tak faham balik lagi saya bilang ya? Maksudnya dah benar dah. Lagi 4 orang pun tuan-tuan belum dah dia hamil. Jadi nak cerita akhir zaman takut tuan-tuan.
benda ni sangat menakutkan. Sebab memang Nabi kata pun di akhir zaman, di antara dekat kiamat, di tepi-tepi jalanan itu kita boleh tengok orang-orang yang menghalalkan zina, dan zina itu menjadi satu kebiasaan. Tuan-tuan tak percaya, pergi jalan lorong Taib. Nama lorong tu bagus tak? Lorong Haji Taib. Haji lagi. Orang pergi sana bukan naik haji, tuan-tuan. Itu bahaya tu, tuan-tuan. Sebab masa saya kena buat program yang banyak tadi, saya pergi sana, antaranya kami letakkan kamera sembunyi kan. Kami diminta untuk pergi ke rumah-rumah urut untuk cari bapa ayah. Kita nak korek rahsia, bantu polis untuk buat tangkapan di manakah disuruh perempuan-perempuan yang untuk dilacurkan ini. Bila kita sembang, saya sembang dengan seorang Cina. Tak tahu lah Cina, dia boleh Cina buat, tapi dia boleh cakap English lah. Dia cakap, 150 only. 150 murah, tuan-tuan. Budak zaman sekarang 150 senang je. Dia kerja 7-Eleven 4 bulan dapat lah 150. Itu masalah dia. Sebulan pun dah boleh dapat kan? Dia nak sebutkan sampai peringkat kita bersembang, peringkat sampai kita sembang, kita boleh nampak ada setengah tu. Saya nampak budak-budak Melayu sendiri baru lepas SPM ada tu. Dia kata, abang marilah, nampak abang ni smart je. Nampak macam tak pernah datang je, ada janggut pula tu. Sebab biasa yang pergi sana tak ada janggut. Tiba dia nampak yang ada janggut, dia sebenarnya sikit lah. Jadi kita pun tak boleh lama tempat begini kan. Jadi kita kena jauhkan. Sebab tu abang kata jangan dekat. Berarti apa saja jalan yang membawa kita boleh terjatuh pada perkara itu, kita kena jauhkan. Ya. Baik, kita pesanlah kepada saudara-saudara kita yang lain. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itulah yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Semoga ada manfaatnya dan juga ada kebaikannya, supaya dalam bulan Ramadan ini bertambah baiklah amal kita dan Allah jauhkan kita daripada dosa dan kemaksiatan, insya-Allah. Dan ingat tuan-tuan, di belakang sana ada tabung. Tabung itu bukan saja kita buat, tuan-tuan ya. Dia bukan untuk hiasan, dia bukan untuk kita diri kat depan untuk senyum dia, tuan-tuan ya. Datang senyumnya, bukan ya. Dia datang untuk diisi apa yang sepatutnya, insya-Allah. Kita bantu program-program surah kita, insya-Allah di hari akhirat kita akan kutip pahala-pahala ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.